Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada hadirin sekalian. Jadi untuk meeting hari ini adalah berkenaan dengan satu temu ramah tentang untuk group assignment subject Engineers and Society BEE 32302, dan grup ini terdiri daripada Muhammad Akmal bin Buhari dan saya Muhammad Faris bin Muhammad Naha, Muhammad Nur Akmal bin Osman dan juga Muhammad Faris Haziq bin Ediwan. Jadi untuk sesi temu ramah ini adalah untuk expose kepada pelajar-pelajar dari THM tentang suasana dan juga persekitaran apa yang berlaku di alam pekerjaan sebenar. Dan hari ini tetamu jemputan kita untuk di temu ramah iaitu saudara Nur Wazir Hassan. Jadi saya minta untuk Encik Nur Wazir Hassan untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak tentang diri anda dan juga pekerjaan anda. Assalamualaikum. Silakan. Selamat petang. Saya Nur Wazir Hassan daripada Theta H Berhad, sebuah satu organisasi yang subsidiari daripada tabung haji. Merujuk pada tadi, saya daripada Theta H Berhad selaku senior programmer dekat company Theta H Berhad yang dah ditubuhkan daripada tahun 1994, iaitu sebelum ni dikenali dengan Litian, kemudian di rebranding kepada Theta Technologies. Untuk information technology solution ni, kita banyak ke arah development system dan maintaining. Lepas tu next subsidiary adalah telco, iaitu telecommunication engineering service and civil network. So kita banyak untuk yang ni kita banyak provide LAN line lah. Kita buat fiber untuk Maxis, Celcom and so on lah, untuk telco yang ada kat Malaysia lah. So mobile solution ni adalah satu yang agak baru lah dalam company kami, yang saya rasa dalam baru 5 hingga 6 tahun macam tu. Kita try untuk break the apa kita panggil market lah. So dengan green energy consultant daripada tahun 1990 hingga ke sekarang lah. Daripada first dia ditubuhkan 1980, lepas tu 1994 baru kita rebranding dia kepada Litian, dan kita listedkan dia sebagai satu company Bumi Putra yang dalam bursa saham. So daripada tahun 1994 lah bermula Theta dengan nama Litian Holding Berhad. Kemudian tahun 1999 kita tukar board, dan tahun 2010 kita rebranding Litian kepada Theta H Berhad. So sampailah ada current day, yang mana sekarang kita dah ada 4 lah anak syarikat yang Berhad bawah kita punya company. So each company daripada Berhad dan Senian Berhad terdiri daripada information technology solution. Kat sini kita banyak kita buat big data, hospital information system, analyze, lepas tu and communication lah. Daripada segi integration, kita buat application development, security and data asset management. Lepas tu untuk services pun kita ada buat untuk technology solution ni. Kita supply PC, kita maintain. Lepas tu, dan kita ada call center kita dengan data center. Kita juga ada consultant service lah, sebab kita ada R&D team untuk satu produk.
So kita move kepada telecommunication. Okay. Untuk telecommunication kita ada banyak site lah dekat Malaysia. Sama juga dengan IT. So kat sini mostly kita akan buat on-site plan. Kita buat telco structure, drive test dengan optimization. Lepas tu civil, mechanical and electrical kita ada sikit untuk development. Lepas tu fiber installation dengan cabling plan lah. Mana kita tanam kabel lah untuk fiber. Lepas tu untuk network kita ada field force, civilian dengan helpdesk jugalah. Untuk kita juga ada buat VSAT yang mana kita ada VSAT Satellite Broadcast Service yang mana kita akan broadcast kita buat broadcasting service lah mana-mana untuk yang nak buat broadcast, contoh macam kita punya klien Astro, Media Prima, so kita adalah buat broadcasting dengan dia orang. Kita juga ada wireless solution lah untuk telecommunication. So kalau kita go to the green tech pula. Green tech mostly kita buat installing untuk panel untuk energy, solar energy dekat building dengan aset kita lah. So mostly kita cuba nak menarik minat rakyat Malaysia lebih kepada green lah. Oh, maksudnya Encik Wazir, maksudnya dalam green tech ni, kiranya division green tech ni mostly khas untuk production untuk kerja-kerja more to green environment lah. Ya. Kita boleh cakap macam tu lah sebab kita ada install selain daripada solar panel, kita ada buat audit untuk verification dengan facility audit. Lepas tu untuk facility management juga kita ada buat untuk building management system lah dengan green energy tu. So yang mana orang panggil projek yang ada yang baru nak buat, kita akan propose lah, kita akan cuba propose untuk pakai green energy lah. Maksudnya kita akan cuba install, kita akan masuk tender dan apa semua, kita akan cuba install solar panel dan power energy lah dekat building tu. Okay, sekarang ni kita ke segmen seterusnya, iaitu untuk menemu ramah, dan kami akan kemukakan beberapa soalan untuk Encik Wazir memberikan jawapan yang saya rasa memberikan sedikit sebanyak membuka mata untuk pelajar-pelajar seperti kami sebelum masuk dalam industri sebenar. Okay, untuk soalan pertama, saya nak tanya Encik Wazir, kenapa pilih untuk jadi programmer? Okay, untuk kalau pada pendapat saya lah, untuk daripada segi market lah. Market sekarang kita banyak ke arah digital. Selain tu Malaysia juga dah announce kita akan ke arah digitalization, iaitu kita panggil fasa 4.0, yang mana kita akan semua digitalizekan benda-benda yang manual ke analog kepada digital. So maksudnya mana-mana paper kita akan kurangkan, so dan kita akan ke digital lah maksudnya. Saya ada soalan. Saya nak tanya, sekarang ni Encik Wazir dah kerja sebagai programmer, tapi saya masih nak tahu pendidikan Encik Wazir sebelum Encik jadi programmer, adakah sama dengan kerja Encik sekarang? Nak kata sama tu tak 100% lah, sebab saya graduate daripada Politeknik Tuanku Syed Putra,
electrical engineering, electronic engineering, electronic computer engineering. So nak kata 100% kita ke course yang kita belajar tu, saya tak rasa macam tu, tapi adalah sikit. Adalah sikit kan. Sedikit sebanyak ada yang berkait lah dengan gambar. Ada yang berkait lah. Okay. Selain ya. Okay. Ada Cik Wazir nak cakap apa ke tadi? Sebab kalau kita lihatlah market sekarang mostly kepada digitalize, so nak dapatkan job scope untuk yang kita study, lepas kita keluar 100% macam yang kita belajar dekat universiti ke, dekat poli ke, kat mana-mana lah, agak susah lah benda tu. Betul. Okey, soalan seterusnya Cik Wazir, daripada saya. Okey, saya nak tanya, macam mana Encik Wazir menyesuaikan diri Encik dalam kerja harian Encik Wazir? Tu yang susah tu. Tu antara cabaran yang orang panggil kita kena hadap lah. Kalau dulu masa kita belajar, kalau kita lambat kelas, kita ada 3 kali warning. Lepas tu kita tak ada panggil, kita tak rasa kita ditekan sangat. Kita tak ada rasa kita terdesak untuk pergi kerja. So kita tak ada tanggungjawab tu. So bila kita kat kerja ni, kita kadang-kadang kita bekerja dalam 1-2 bulan. So bila kita fail untuk submit kita punya bahagian, kita bukan kita je lah, maksudnya satu tim lah, macam korang semua kan. Kalau 4 tak ada, so seorang tak ada, so 4 akan fail juga, macam tu lah. Tapi menyesuaikan diri dalam bidang kerja ni, mental lah, mental kena kuat lah. Selain daripada kita punya nawai tu, niat nak bekerja tu, lepas tu mungkin ada lagi faktor-faktor daripada tekanan orang panggil faktor-faktor peribadi membuatkan kita nak kerja. Kenapa kita nak kerja? Kenapa kita kena kerja kat sini? Yang membuatkan kita ada setengah kita senang, ada setengah macam company kita senang untuk sesuaikan diri, ada setengah company kita terpaksa menyesuaikan diri. Sometimes kita macam ada masuk satu company, katakan kita masuk satu company yang international, mostly kita akan terpaksa speaking lah. So nak tak nak kita kena belajar lah benda tu. So kita kena guna English ke, kalau dia nak Jerman pun terpaksa lah kita belajar kan benda tu. So macam tu lah kita nak sesuaikan diri. Bila kita terpaksa sesuaikan diri dengan satu-satu company tu, untuk kita terus go on lah, untuk kita terus majukan diri kita lah. Faham. So secara ringkasnya, first kita kena betulkan niat kita, dengan kita kena mental health kita kena mental kita kena ready lah. Mental kita kena ready lah untuk terima semua cabaran tu. Kalau kita rasa kita boleh buat, kita boleh buat lah. Kalau kita rasa kita nak separuh jalan, kita dah give up, kita give up lah. Betul, faham. Jadi saya nak tanya dekat Cik Wazir. Tadi malam kan Cik Wazir ada beritahu pasal skop kan, untuk skop. Boleh tak saya nak tahu macam mana skop kerja Cik Wazir dekat syarikat data ni? So daripada segi orang kata job scope tu, kita macam kalau kita berpandukan kepada requirement yang diberi oleh klien. Selalunya bila klien keluar tender, so
sebelum kita masuk tender, so kita akan readykan lah dengan paperwork, URS apa semua untuk kita hantar tender. So bila kita dah dapat kita akan buat R&D lah untuk mana better solution yang kita kena buat, yang kita boleh proceed lah untuk solution yang dia minta tu. So mostly scope kerja kalau IT ataupun bukan IT, kalau untuk bahagian development memang kita akan based on client side punya scope lah. Apa yang dia minta itu yang kita akan bagilah. Cuma solution dengan cara tu kita akan R&D masa development dengan URS lah selalunya. Okay, untuk soalan ada lagi apa-apa Faris? Tak ada, itu saja. Okay, untuk soalan seterusnya saya nak tanya kita dari orang yang bekerja ke orang yang tak kira lah bekerja dalam bidang apa-apa bidang pun, saya nak tanya Encik Wazir, dalam kerja Encik Wazir sendiri, dalam bidang Encik Wazir sendiri, masalah apa yang sering Encik Wazir encounter? Maksud saya, apa yang masalah yang paling common yang Encik selalu kena ketika bekerja? Selalunya yang untuk site saya, selalunya yang selalu menjadi masalah tu adalah client requirement lah. Client requirement yang akan jadi masalah lah untuk kita. Kadang-kadang kita sebagai developer, kita ada apa yang requirement dia nak, dia ada, cuma dia tak faham apa macam mana benda tu berfungsi. Kita terpaksa terangkan dia secara detail tanpa dalam bentuk teknikal, sebab client side selalunya dia takkan faham technical part. Dia hanya faham user interface. So macam mana benda ni jadi, so apa benda ni buat dan output yang dia nak. So apa yang jadi daripada segi technical side, dia susah sikit nak faham. Mungkin dia akan ada a few people yang memang faham, yang memang faham dengan technical side. Macam kalau side kita IT department mungkin akan faham, tapi bila pergi ke end user, client side, so dia takkan faham benda tu. So kita terpaksa explain dia kenapa benda ni boleh jadi macam ni, kenapa benda ni boleh tak boleh buat, kenapa benda ni boleh buat, kenapa kita buat macam ni, kenapa tak macam ni. So kadang-kadang kita ada a few argument lah benda tu untuk fahamkan dia. Situasi kita nak explain tu yang jadi susah, sebab kita kadang-kadang kita client side kita nak kena explainkan dia macam mana daripada segi technical tanpa ada technical part yang involve, macam tu. Okay. Saya ada soalan. Seperti yang Encik Wazir cakap tadi, Encik background Encik daripada electronic engineering, betul? Ya. Dan sekarang Encik bekerja sebagai programmer. Apa ilmu yang boleh dipakai oleh seorang programmer yang berasal daripada electronic engineering punya? Okay, kalau daripada itu, kita bagi saya tak adalah semuanya tak boleh pakai, sebab dalam elektronik kita ada C, kita ada C++, kita ada MATLAB and so on. So kita dah faham basic programming, kita dah faham. So bila go to the server side pula, kita dah tahu macam mana kita nak buat networking, cabling, power supply, berapa volt kita nak. Kita dah tahu macam mana kita nak troubleshoot benda tu. Apa yang kalau contoh katakan tiba-tiba server sebab server akan terima, dia akan diasingkan daripada satu site. So dia akan duduk seorang-seorang dia lah selalunya. Dekat situ power supply semua akan diberi kat dia lah. So kat situ kita dah tahu berapa power supply yang kita perlukan, berapa voltage yang kita nak.
berapa DB power yang kita nak pakai untuk support kita punya server. So kat situ berguna jugalah untuk apa yang kita dah belajar, walaupun tak banyak tapi adalah setengah part tu kita still boleh pakai lah, kita boleh gunakan, tapi taklah semua yang kita belajar akan berguna masa alam pekerjaan ni, sebab kebanyakannya dah dipermudahkan, dah dah ada tools, dah ada mekanisme yang baru. Mungkin kita belajar hari ni benda baru, so bila kita dah grad 3 tahun benda tu dah lepas, so benda tu dah dipermudahkan dengan mekanisme baru, dengan tools baru yang kita cuma pakai, kita dah tahu apa output dia. Macam tu. Cuma kita nak kena belajar tools tu je lah, tapi basic kita dah ada, insyaAllah tak ada masalah lah untuk kita faham benda-benda semua tu. Faham. Cik Aziz, saya nak tanya, saya ni orang yang tak berapa pengalaman sangat. Dulu pun intern, saya time diploma dulu intern sebagai technical electrician je. Tapi kalau saya sebut pasal Cik Wazir ni IT kan, saya fikir, saya punya bayangan adalah duduk depan komputer je. Duduk depan komputer je. Tapi macam mana Cik Wazir seimbangkan daripada segi aspek sosial dengan kerja Cik Wazir tu sendiri? Kita kalau untuk soft skill, kita sebenarnya kita perlu ada, selain daripada kita punya skill set, soft skill tu penting untuk kita deal dengan klien, kita deal dengan user, macam mana kita nak fahamkan dia, sebab bila kita bercakap tu yang mencerminkan diri kita lah. Bagi saya penting lah, bukan setakat dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita seharian pun, sebab macam mana kita nak bercakap dengan orang, kita nak communicate lah benda tu. Sebab soft skill dalam segi aspek sosial, kita nak tak nak kita memang kena bercakap dengan orang, kita kena bergaul dengan orang, kita tak boleh terlalu fokus kepada apa yang kita buat saja tanpa mempedulikan keadaan sekeliling. Sebab bila kita bekerja, kita adalah satu team, so soft skill untuk kita communicate dengan partnership kita adalah penting. Sebab kadang-kadang ada yang kita cakap tu boleh buatkan orang terasa, so kat situ kita kena lebih alert lah dengan kita punya cara penyampaian, cara soft skill, cara kita bercakap. Bukan untuk bukan setakat kita pandai bekerja saja, tapi social life tu pun kita kena ada untuk seimbangkan. Tu juga dapat meluangkan stres lah. Bila kita ada soft skill yang baik, kita dah happy dengan environment, so kita akan rasa tak stres sangat, kita enjoy kerja. Sebab pelik kita dah jadi macam kawan-kawan kita. So macam kita pergi tempat kerja adalah tempat yang menyeronokkan lah. Faham. Saya nak tanya soalan seterusnya. Oh iya ke? Okay. Boleh. Okay lah, mula kan latar belakang Cik Wazir daripada belajar politeknik kan, betul kan? Ya. Boleh Cik Wazir bagi tahu sedikit tak macam mana skill atau pengetahuan yang perlu pelajar ada ataupun kita orang yang ada untuk kerja dalam bidang Cik Wazir. Kami semua daripada elektronik juga. Jadi bolehlah Cik Wazir cerita pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang ataupun skill lah daripada Cik Wazir. Saya rasa untuk bahagian ni mungkin boleh apply untuk semua pekerjaan kot. Sebab kita bila macam saya daripada satu course ke bidang yang lain, so kita terpaksa macam struggle up sikit lah untuk catch up dengan klik-klik yang lain. So selain daripada kita rajin bertanya, so kita kenalah banyak sikit membaca, kita buat research, kita buat ground reading lah.
kita baca daripada bawah. So kita belajar balik apa yang kita tak faham. So macam bila kita encounter satu-satu masalah, first adalah kita try to solve kita punya masalah tu sendirilah. Kita try whatever lah, kita try Google ataupun tengok dekat community atau mana-mana tempat lah. Lepas tu in case kalau kita dah, so daripada situ kita dah ada orang kata daripada zero mungkin kita dah ada 30% or 40% apa masalah tu. So bila kita nak bertanya orang tu, tak adalah macam kita pergi ni apa benda lah, kita sendiri pun tak tahu apa yang kita nak tanya, apa masalahnya. So orang pun bila nak tolong kita pun rasa macam banyak benda, dia ada masalah dia, so dia nak kena tolong kita nak kena dig up daripada bawah pula. Nak cari apa masalah kau sebenarnya. So untuk tu kita lebih kena lebih banyak membaca lah apa masalah dia. So kadang-kadang setiap orang ada masalah. Macam dekat bahagian IT, kadang-kadang kita jumpa orang lain tak pernah jumpa lagi. So kita macam first time yang jumpa tu, kita kena ada masa tu kita kena terpaksa dig up sendirilah apa masalah dia dan macam mana solution dia. So dia kalau daripada segi skill set yang perlu ada tu, saya rasa selain daripada rajin, kita kena build up kita punya confident level untuk solve benda tu. Kadang-kadang ada orang macam aku tak boleh buat ni, so kita akan moral kita akan down. So bila moral kita down, totally kita down lah. So kita tak dapat nak improve lah kita punya ourselves kan, kita punya diri sendiri kan, macam mana kita punya skill set. Apa-apa pun mental kena kuat lah. Mental kena kuat. Okay, baik. Sebelum saya tanya soalan terakhir, dan apa yang saya dapat daripada reference daripada kawan-kawan lain yang dah bekerja kan, mereka kata cara terbaik meningkatkan kemahiran kerja kita sendiri adalah dengan membina rangkaian, iaitu membina network dalam kalangan komuniti kerja yang sama bidang dengan macam Encik Wazir ni kan. Jadi saya nak tanya Encik Wazir, bagaimana cara membina rangkaian dengan komuniti yang sama bidang macam Encik? Saya nak minta ringkas untuk tontonan video ini. Itu yang kita refer balik kepada soalan siapa tanya tadi pasal aspek sosial. Kita refer balik kepada tu, kita akan tengok balik lah soft skill kita lah. Bila kita baik dengan seorang, kita seperti macam yang kita tahu, seorang-seorang tu dia tak ada dia punya target, dia punya achievement. So sometimes dia rasa dia tak suka macam kat situ, ataupun dia rasa dia nak try benda baru, so dia akan pergi ke tempat lain. So bila kita kata saya dengan awak semua pernah kerja satu tempat, so kita dah build satu relationship, kita dah jadi kawan. So bila awak pergi ke sana, so kita still kawan, so network tu dah berkembang. Nampak tak kat situ? Bila so soft skill tu yang penting untuk kita kembangkan kita punya network. Untuk soalan tadi, untuk rangkaian kita lah dalam pekerjaan ni. So bila kita ada buat hubungan baik dengan member-member, first kali mungkin kita ada 5 orang network. So bila kita dah lama, kita dah tukar pergi sana, kita dah tukar tempat kerja, kita dah tukar environment baru, so kita akan jumpa orang baru. So mungkin orang lain pula, orang yang kita kenal tu pula akan pergi ke tempat baru. So kat situ network kita akan berkembang lah. So apa yang kita boleh simpulkan, soft skill lah yang penting dalam soft skill. Saya boleh highlightkan soft skill dengan relationship. Yes. Okay. Alright, jadi itu saja soalan-soalan yang kami dah kemukakan tadi. Dan untuk penutup, saya harap apa yang daripada interviewer penemu ramah semua sekalian, harap dapat belajar sesuatu daripada apa yang kita dah temu ramah tadi, mengikut jawapan yang
Encik Wazir sendiri dah kemukakan. Dan bukan untuk kita saja, malah untuk penonton video ini. Jadi itu saja, sekian daripada kami. Terima kasih Encik Wazir atas meluangkan masa untuk bersama bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik. Dan juga terima kasih untuk Sama-sama. kawan-kawan saya sudi bekerjasama untuk temu ramah sama-sama dan kemukakan soalan. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih Encik Wazir. Terima kasih.